step in LR dalam proposal dan tesis. Very simple. Ini adalah ingin menunjukkan kepada anda cara-cara nak mencari bahan. Macam mana cara nak cari bahan. Lepas tu macam mana cara nak cari. Okey, Malaysia kita gunakan MyCite. Malaysia Citation Index. Yang ini percuma. Mana-mana jurnal yang ada di Malaysia akan di-archive ataupun diletakkan dalam bentuk sistem bibliografik, letak dalam MyCite. So kalau MyCite, M-Y-C-I-T-E, MyCite. Dia dibangunkan oleh KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Yang belakang ni awak boleh tengok Ministry of Health Virtual Library. Ini adalah database yang dibeli oleh KKM. Tengoklah apa yang ada. InsyaAllah ada banyak benda lah awak boleh tahu juga kat situ. Ada lah, tak ada redha lah. Okay. Principle of searching tadi saya dah ceritakan. Okay. Tapi yang nak diceritakan dalam slide ini adalah lebih kepada apa yang awak nak cari dari segi topik. Lepas tu awak cari awak punya dalam OA dulu. OA tu maksudnya apa? Open access. Yang percuma. Jangan duk sibuk cari yang berbayar. Memang bayar memang ada je. Cari free dululah. Kena sedar diri. Okay. Ini contoh. Comparison of microbial contamination and health risk between well water. Bukan hell water Well water apa? Well water. Perigi perigi air. Janganlah ambil perigi buta. Perigi air lah yang orang guna. And tap water. Tap water apa? Air pipe. Dalam komuniti di Pasir Mas. Pasir Mas ni kat mana? Kat Kelantan Okey. So kita mesti faham dulu apa topik kita. Oh, topik kita pasal well water. Topik kita pasal mikrob. Kita tak spesifik lagi mikrob apa. Sebab kita belum baca literature, betul tak? Bila awak dah baca, oh saya nak buat helmin. Sekatilah. Saya nak buat E. coli, sekatilah. Saya nak buat coronavirus, HIV virus dalam well water, sekatilah. Tapi mesti ada kaedah-kaedah metodologi. So contohnya saya akan buat seperti ini. Saya akan identify topik, saya akan kenal pasti apa IV dan DV. IV apa IV? Independent variable ataupun dalam bahasa lain, dalam bidang kita dipanggil sebagai factor. Apa dia? Faktor. Health effects ini adalah salah satu kaedah yang kita perlu tahu untuk kita punya DV. Ini awak belajar kan dengan Cik Ain kan? Ada IV, ada DV, betul? Akan cari DV. DV ni apa dia? Kesan kesihatan manusia. Design. Anda nak buat jenis apa? Eksperimen. Pemerhatian. Anda nyatakanlah study sample. Ini adalah jenis-jenis idea. Central idea. Itu sebab nama ada central idea. Untuk anda gunakan sebagai keyword di dalam anda punya pencarian nanti di dalam literature. Ini contoh. Awak cari dalam open access dulu. Dalam open access saya dah jumpa, saya find the idea and then saya cari related source dekat dalam dia punya part reference. Saya cari related source itu dan saya dapatkan dia punya literature review. Last kali saya cari artikel dia dekat dalam dan dapat. So maksudnya, awak boleh nampak ni, kalau dari nanti awak download slide ni, daripada sini sampai sini daripada sini daripada sini. Daripada sini sampai sini barulah dapat yang satu artikel. Baru dapat satu. Faham? Jalan dia susah. Tengoklah, kalau dia subscribe susah sikit. Kalau dia yang percuma open access straightforward. Dan kalau awak punya tu lebih spesifik, macam ni spesifik kan. Naklah buat air dalam perigi pula, kaitkan pula dengan kesan kesihatan. So dia memang mencabar. Itu sebab bidang kita. Bidang kita ni akan cerita pasal kesan faktor risiko persekitaran kepada kesihatan manusia. Lepas tu jangan lupa ambil maklumat tadi, letakkan di dalam JLR. JLR stand for what? Jadual Literature Review. Benda ni tak ada dalam buku sebab itu istilah-istilah yang saya gunakan ini hanya terpakai dan boleh digunakan untuk awak sebagai pedoman. So kalau kamu bertugas sebagai PPKP pun nanti, awak ada sebarang problem. Contoh problem yang saya masukkan di sini, awak tak ada idea. Macam mana cara kita nak tahu punca-punca lain yang menyebabkan HFMD contohnya. So salah satu sumber utama yang awak perlu rujuk adalah literature. Awak perlu find out apakah lagi faktor-faktor risiko yang baru yang boleh awak gunakan untuk membuat investigation di lapangan. Itu sebab kita ajar skill tu. Ajar skill cari bahan supaya awak boleh gunakan. So katakanlah ventilation ni saya yang cakap. Satu masa nanti awak jadi PPKP, awak bukan saja nampak kepada ventilation, awak nampak benda lain lagi. Apa contoh benda lain? Oh, cahaya mentari yang masuk pula. Oh, ada pula research pasal cahaya mentari. Then because this is research. Nama dia research. Search tu cari, cari lagi. Itulah namanya research per se. Okay? So, teruskan dengan pencarian maklumat. Mari kita buktikan bagaimana cara dia yang... Mari kita mulakan.
So saya mulakan dengan DOAJ. Bukan DOJ. DOJ Department of Justice. Itu cerita lain. DOAJ adalah Directory Open Access Journal. Directory Open Access Journal ini okey untuk awak cari artikel. Memang dalam ini semuanya percuma. Kalau berbayar, awak bagi tahu saya bayarkan. Memang percuma lah sebenarnya. Tetapi dia ada satu masalah. Masalah dia adalah dalam ini ada artikel yang tidak mempunyai kredibel. Faham tak kredibel? Hari ni hantar artikel, esok terbit. Tak sempat baca review lagi, dah keluar paper. Itu yang dia punya masalah. Dia ada dipanggil sebagai Predatory Open Access Journal. Faham? Itu sebab bila awak nak buka Directory Open Access, boleh. Tapi make sure awak buka lagi satu link yang dinamakan sebagai Predatory Open Access Journal. Predatory. Predatory ini adalah daripada Bell List. Bell List Predatory Open Access Journal. So yang ini akan membolehkan awak tahu mana-mana jurnal yang ada di dalam ini, maka janganlah ambil. Contoh Bell List. Katakan ada satu jurnal, nama jurnal dia Journal of South African Medicine, contoh. So awak ambil nama jurnal tu, awak letak dekat Bell List. Ada. So tak payahlah ambil artikel tu. Ambil lah artikel yang lain. Faham? So awak boleh buat pakai DOAJ? Boleh. Dengan syarat awak sediakan sebelah kanan itu Bell List. Bell List. Tujuan dia adalah untuk identify apakah artikel-artikel ataupun jurnal yang tidak berkredibel. Faham Faham. Okey. Yang seterusnya, cara nak cari menggunakan publisher. Publisher tadi saya dah senaraikan, betul? Saya dah letak open access kan. Contohnya seperti Elsevier Open. Elsevier Open. Elsevier Open memang open access. Contoh lain adalah Sage Open. Sage Open. Ini semua adalah artikel-artikel yang percuma. Saya boleh advise awak pergi kepada credibility journal seperti berikut. Biomed Central. Biomed Central ini adalah salah satu publisher terbesar dunia yang mempunyai artikel percuma. Selain daripada itu, dia mempunyai kredibel yang tinggi. Kemudian kita ada Hindawi. Hindawi pun sama juga, kredibel dia tinggi. Kemudian kita ada Dove Press. Dove Press ni yang saya biasa hantarlah. Okay, kemudian kita ada MDPI. MDPI ni semua percuma. Ini yang saya cerita ni semua yang open access. Tapi awak buka daripada publisher. Makna publisher adalah penerbit. Dia menerbitkan jurnal. Dalam tu ada macam-macam jurnal. Dia mungkin publisher MDPI, tapi dalam tu dia ada artikel untuk kejuruteraan dan lain-lain. Itu cara nak dapatkan artikel dari publisher. Jelas? Tadi kita cerita pasal open access, directory open journal. Lepas tu kita cerita pasal Bell List sebagai backup untuk tahu yang mana kredibel dan tak. Kemudian kita cari terus daripada publisher. Awak nak pergi yang berbayar? Boleh juga. Awak pergi kepada contohnya Elsevier. Awak pergi kepada Elsevier kan? Dia akan keluar. Awak boleh terus buka dan cari. Tapi malang dia kebanyakannya berbayar. Tapi dalam ni juga ada yang percuma. Yang mana author minta dia dipublikkan. Faham? Ada juga. Nasib awak baik, awak jumpa. Alright. Habis untuk cerita cari dari publisher. Seterusnya saya nak cerita awak cari daripada mana? Cari daripada search engine. Tadi dah belajar search engine kan? Contoh search engine kita ada Scholar. Google Scholar. Awak pergi Google Scholar, awak tekan sini. Contoh kajian kita adalah hand mouth foot disease. Hand foot mouth disease. Hand foot mouth disease. Hand foot mouth disease. Contohnya hand foot mouth disease. Risk factor. Contoh Malaysia. Saya saja nak tengok dulu. So sekarang ni kita dah boleh nampak dekat sini dia ada clinical features risk factor of pulmonary edema. Tak kena-mengena. Death of children during outbreak hand mouth disease di Sarawak. Clinical and pathological characteristic. Wah, this is a very good. Tapi dia ada tapi. Saya tengok dekat bawah ni, dia publish dekat mana. Okey, tak apa. Saya ambil dulu, buka, tengok. Dan awak boleh nampak dekat sini dia ada tulis cited by. Nampak? So awak boleh tekan cited by ni. Tengok siapa yang lagi men-refer publication Mamat ni. Apa formula publication? Cari yang terlatest. Terlatest itu berapa dia punya cut off point? 5 tahun ke belakang. Jangan cari yang ke belakang sangat. 25 tahun, 30 tahun tak payah. Ambil yang 5 tahun. 5, 6, 7 tahun tu okay, can be considered
acceptable. Okay, ini Google Scholar. Kita boleh explore benda ni bila kita ada masa nantilah dalam tutorial Ada masa bagi tahu, saya akan masuk kelas ni dan buat. Kalau tak, nanti bagi tahu apa yang awak nak belajar, saya boleh buat sendiri, saya publish kat YouTube pun boleh juga. Apa lagi awak nak tahu? PubMed. Nah, ni PubMed. PubMed adalah search engine yang seterusnya. Search engine yang sesuai untuk biomedical medicine and health science. So, boleh carilah dalam PubMed. Kemudian kita ada search engine yang seterusnya, dinamakan sebagai Scopus. Scopus adalah search engine yang fokus untuk academic research. Tapi, gema Scopus ni berbayar. Ada juga Scopus yang boleh buat free, tak ada masalah. Yang saya cerita ni berbayar dan percuma. Yang saya cerita mula-mula tadi, semuanya percuma. PubMed percuma. Search engine itu percuma. Artikel still kena bayar lah kalau kena. Google Scholar percuma. Macam-macam awak boleh guna dalam Google Scholar ni, terutamanya daripada citation by. Sebab itu bila awak pergi dekat yang tadi tu kan, ini dia punya artikel. Okay, betul ni artikel dia kan? Saya ada tulis lagi. Oxford Journal ni biasanya berbayar. Tapi yang ini dia telah dimintakan untuk buat secara free. So awak boleh download. Okay, katakan saya perlukan artikel ini. Kenapa saya perlukan sangat artikel ini? Kerana saya nak faham apa yang pernah berlaku pada September 2000. Data yang Mamat ni analyse lah. Ini Scopus. Okay. Kemudian kita ada apa tadi? Google Scholar kan? Google Scholar. Sebenarnya Google Scholar je awak boleh pakai, dah senang. Apa lagi yang ada dalam tu tadi? EBSCOhost EBSCOhost tak payah lah. Itu semua lebih kurang sama je semua. ISI Web of Science, bayar. Lagi? ResearchGate. Okay, ResearchGate ni Facebook. Dia macam Facebook lah. Tahu Facebook? Siapa yang tak ada Facebook sini? Dulu saya tak ada Facebook. Okay, awak pergi dekat Scholar. Okay, katakan awak jumpa satu artikel kan? Awak jumpa artikel, dia ada macam-macam strategi tu. Strategi yang pertama tadi kita cari sebelah atas, sebelah bawah dekat reference dia, dekat citation matrix, dekat abstract, dekat keyword. Yang advance sikit awak cari dekat author. Tahu author? Author apa author? Penulis, yes, betul. Awak cari penulis. Kalau awak nampak nama Mamat ni macam familiar je, itu maksud dia adalah orang-orang yang biasa dalam bidang itu untuk menerbitkan artikel dan membuat research. Awak ambil research doctoral group. Tahu research doctoral group? Research doctoral group ke master group ke apa benda yang memang pasal research lah. Awak minta kat dalam group tu nanti ada 1,000 orang, 20,000 orang kan. Sebab dia akan ada daripada satu dunia. Awak boleh tanya kat situ. Boleh tak tolong dapatkan artikel ni? Sebab dia orang ada akses kepada universiti dia orang. So mungkin dia orang boleh bantu. Itu carangan dia.